sekarang ni tak ada dah. Tapi zaman dulu ni kira macam penyakit yang macam COVID-19 lah. Zaman tu yang berjangkit. So kalau kau tahu ada orang kusta, kau lari. Memang orang kusta ni orang tak dekat. Orang kena penyakit kusta, orang memang tak akan dekat sebab dia merebak. Dia sejenis penyakit yang memang merebak. Okey. Nampak tak betapa how Nabi sebut benda-benda ni? Di akhirnya tetap juga prevention daripada penyakit. Faham tak? Even though Nabi kata okey, tidak ada penyakit-penyakit dengan sendiri, tetapi kalau ada, kau nampak orang ada penyakit tu, kau kena lari. Faham tak? Kita tahu COVID-19 takkan merebak dengan sendiri tapi dengan izin Allah. Tapi bila kita tahu orang itu ada COVID-19, kita jauhkan diri daripadanya. Okey? Faham tak? Ini ada kena-mena dengan konsep takdir dalam Islam. Okey? Bukannya kita menafikan takdir, tetapi kita lari daripada takdir Allah Ta'ala kepada takdir Allah Ta'ala yang lain. Okey? Ada soalan? Sebelum kita pergi kepada nota yang khas, nota istimewa ataupun bukan nota lah, maknanya isi kandungan yang special. Sebelum kita pergi kepada nota tambahan, saya tak ada cetak, kita tak bagi kepada orang ramai sebab apa? Ni kita ambil daripada kitab yang ada copyright. Ya. Masih lagi dalam bentuk kitab Arab yang ada copyright, so kita tak nak sewenang-wenang nak bagi kat orang lah. Ada soalan tak? Bismillah. Panjang kan? Masih lagi dalam bentuk kitab Arab copyright, kita tak nak sewenang-wenang nak bagi kat orang lah. Ada soalan tak? Salam, ada buku atas nama rawatan Islam, merawat sakit santau. Seingat saya dengan kaedah perawat dan pesakit di dalam satu bilik gelap dan pesakit dinasihatkan tidak berpakaian untuk tahu sekelumnya. Okey. Saya pernah dengar kaedah ini. Dan saya katakan tidak perlu. Kaedah begini tak perlu. Cukup dengan ruqyah. Orang yang kena santau ke, kena saka, kena sihir ke, nak rawat dia tak perlu masuk bilik gelap. Kenapa tak kena masuk bilik gelap? Ini kaedah sihir, ini kaedah bomoh. Ini kaedah yang diambil daripada bomoh. Dia belajar, okey bomoh, kalau orang kena santau nak buat apa? Dalam perubatan kami, orang itu mesti masuk bilik gelap. Bla 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 bla. Dia ajar. Lepas tu ustaz-ustaz ni pun ambil. Dia pun serapkan dan dia kata, oh, ni tak ada unsur syirik. Tak apalah kita pakai. Contoh. Tapi bagi saya tak perlu. Sihir ke santau ke apa semua boleh diubati dengan ruqyah semata-mata. Perlu tak ada keluar benda-benda pelik-pelik ustaz? Tak perlu. Ni pelik orang kita ni masalah ni pengaruh-pengaruh Tamar Jalis lah ni. Pengaruh movie ke apa kan. Nak kena ada mutah paku tu ustaz? Tak ada. Kalau ada paku dalam badan kita dah lama mampus dah, lama dah mati. Tapi memang ada doktor pernah keluarkan seorang pesakit macam-macam benda besi dalam perut dia. Bukan sebab sihir ke apa, sebab dia makan. Dia sakit mental. Apa benda-benda besi dia makan. Makan. Jumpa benda besi dia makan. Mana penuh lah. Kena operate, kena potong, kena keluarkan. Itu memang ada. Mental. Tapi muntah sebab orang kena santau, orang ni tiba-tiba muntah paku, muntah jarut, saya tak pernah jumpa. Sepanjang pelibatan saya, sepanjang saya pengalaman saya merawat siapa-siapa yang pernah kena sihir ke apa ke, tak pernah jumpa lagi. Paling teruk pun muntah apa? Muntah darah. Muntah darah ya ada. Muntah darah. Muntah darah ni biasanya kalau kes-kes santau lah. Kalau dia muntah darah tu tahu, ini santau. Memang santau ni dia cara dia lah untuk memuntah darahkan orang. Itulah santau, memuntah darahkan orang, bukan menteka darah, memuntah darahkan orang. Okey. Soalan lain? Untuk hadis yang ke-19 juga. Ya. 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 Para ulama menggunakan hadis itu untuk kias pada apa-apa jenis penyakit. Tidak. Dia bukan, okey. Ini hadis ni memang satu hadis ni. Satu lagi hadis yang insya-Allah nanti kita tengok dalam nota yang seterusnya. Tak apa. Nanti kita akan pergi pada hadis tu, hadis tentang wabak.
hadis tentang wabak, ya. Nabi kata apa nama jadi, Nabi kata la takhruju minha firaran, la takhruju firaran minhu, jangan keluar daripada wabak, jangan keluar daripada negeri itu sebab lari daripada wabak. Itu kita akan tengok nanti insya-Allah. Dan lain? Soalan lain? Apa komen Ustaz berkenaan rawatan melalui kaedah zikir, konsep tarekat dikatakan ilmu putih untuk melawan ilmu hitam? Wah, white magic lawan black magic. Ini terpengaruh dengan cerita Charm ni. Pengaruh apa ni, tak tahulah, cerita Charm ke ataupun Twilight ke apa ke. Saya tak tengok, tapi saya just tengok apa ni, dia punya trailer. Mengarut lah, tak ada lah. Tak ada dah. Ilmu putih ialah ilmu Quran Sunnah. Ilmu putih ialah ilmu Quran dan Sunnah. Inilah ilmu putih. Yang kita duk belajar ni, inilah dia ilmu putih. Cahaya, nur. Quran itu nur. Quran itu burhan. Ya? Quran Sunnah ni kebenaran. Al-Haq ialah nur, cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Allah Ta'ala wali bagi orang beriman. Dia mengeluarkan orang beriman daripada kegelapan kepada cahaya. Apa dia masukkan cahaya itu? Kebenaran. Quran, Sunnah, Hadis. Itulah ilmu yang untuk menangkal segala ilmu-ilmu hitam ni. Biiznillah Ta'ala. Teruskan. Ada perawat Islam yang menyatakan sebelum membaca sesuatu ayat seperti ayat kursi perlu mohon izin dengan hadam ayatnya supaya keselamatan itu lebih mudah. Allahul musta'an. Ini saya pernah dengar konsep ni. Konsep minta izin, konsep setiap ayat pada khadam ini benda batil. Tak tahu datang daripada mana, tapi saya rasa ini idea ilham daripada syaitan sendiri. Tak ada. Bila masa ayat Quran yang ada khadam pula? Saya tak tahu daripada mana dia punya kefahaman ni timbul, tetapi benda ni tak asing lah. Maksudnya saya pernah dengar benda ni, iaitu orang kata kena minta izin daripada khadam ayat tu sebelum nak beramal. Dia izinkan barulah kita amal ayat tu dan boleh ni. Sama juga dengan konsep ustaz ataupun guru tok syekh. Dia kata ayat ni kalau nak amal kena saya ijazahkan dulu. Kalau saya tak ijazahkan tak boleh amal. Jadi ada sebagian ustaz-ustaz perawat ni, tuan-tuan puan-puan, hari ni saya nak ijazahkan satu ayat. Ya, baca ayat ni insya-Allah, penyakit ni sembuh, penyakit tu sembuh, penyakit ni sembuh. Dah ready nak terima ijazah saya? Ikut saya baca. Dia pun baca. Qul huwallahu ahad. Nak baca ayat ni perlu ijazah. Dah, saya nak marah sikit. Perawat-perawat yang macam ni penipu. Mereka nak memperbodohkan orang awam, saya kata. Nabi SAW dah bagi ijazah lama dah, 1400 tahun. Nabi dah bagi ijazah pada seluruh umatnya untuk membaca Quran, untuk mengamalkan Quran. Untuk apa lagi ijazah daripada tok syekh ni? Mereka bukan Nabi. Mereka bukan Rasul. Rasul dah bagi ijazah. Allah dah bagi ijazah. Iqra', bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang maha menjadikan. Nak ijazah tok guru apa dia? Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan satu hadis, dan kita dah baca hadis ni banyak kali dalam daurah tentang ruqyah, dalam ceramah-ceramah saya dah penat sebut hadis ni. Sahabat ni ruqyah dengan suratul Fatihah, tak perlu ijazah pun daripada Nabi. Sampai Nabi tanya dia, wa ma yudrika anha ruqyah, macam mana kau tahu Al-Fatihah tu ruqyah? Menunjukkan Nabi SAW ni pun tak pernah bagi ijazah untuk ruqyah. Tapi sahabat buat atas dasar kefahaman, atas dasar iman, atas dasar keyakinan dia kalamullah ialah syifa. Dan dia buat sendiri tanpa ada pengetahuan Nabi. Lepas berlaku benda tu, dia cerita, ya Rasulullah, aku ruqyah orang ni dengan Fatihah, orang tu sembuh. Nabi tanya dia, wa ma yudrika anna ruqyah, macam mana kau tahu? Dan Nabi membenarkan. Nabi kata, betul lah apa yang kau amalkan. Dah buat baru Nabi verify. Itu namanya sunnah takririyah. Takririyah maksudnya verification. Nabi verify, betul apa kau buat ni. Nabi diam, Nabi tak larang, Nabi tak tegah. Itu maksudnya Nabi redha. Sebab sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan redha, dia tak akan diam dengan kemungkaran.
Kalau sahabat buat salah, Nabi tak diam. Sahabat buat betul, Nabi diam, maksudnya betul lah tu. Tapi kalau sahabat buat benda yang tak betul, Nabi marah ataupun Nabi tegur. Itu sifat Rasulullah. Rasulullah takkan diam kalau kalau sahabat buat benda yang salah. Jadi Nabi SAW dah bagi kita ijazah lama. Untuk apa kita nak belajar daripada seorang sokol ustaz yang kata you tak boleh amal, you tak boleh ruqyah, you tak boleh amal ayat zikir ni selain saya bagi awak ijazah. Who are you? Who are you? Baca Quran tajwid pun tak lepas. Yes, setengah-setengah ustaz-ustaz ni cuba dengar baca Quran. Ijajah an-nasrullahi wal fath, ijajah. Ijajul jilatil ardu jiljalaha. Jawa. Kok orang Jawa? Tajwid tak lepas. Lepas tu ada hati nak ijazahkan orang ilmu rawatan Islam. Ini masalah. Ya, ramai orang yang macam ni. Jadi saya nasihatkan, kalau ada guru-guru agama, ustaz-ustaz yang duk buat benda ni, ijazahkan ayat, ijazahkan zikir, ini semua pengaruh sufi, tarekat, sesat lagi menyesatkan. Ni geng-geng ni lah yang nanti ya. Setiap kita ni ada wali. Saya nampak awak ni ada wali. Wali dengan awak ni wali yang bagus. Wali bukan memang bagus ke? Ada wali jahat ke? Dia ni sesuai dengan awak wali ni. Ini ada orang macam ni. Sampai pada saya, dan ni bukan dengar-dengar saja, memang orang anak murid guru ni yang datang, dia datang ke sini. Dia datang ke dalam jumpa saya. Dia cerita apa amalan apa yang dia ajar oleh guru dia. Guru dia kata hanya orang yang ada wali sahaja yang boleh mengubat. Yang tak ada wali lagi ni boleh menuntut, boleh pergi. Dia buatlah amalan pergi Gunung Jerai lah. Bukan Gunung Jerai, dia pergi gunung mana? Dia pergi Gunung Ledang ke? Dia Gunung Ledang menurun kat sana. Yes? Dapat ijazah. Lepas tu ustaz tu macam konon-konon dia bercakap dengan wali yang tak nampak, dapat ijazah. Lepas tu anak-anak murid dia pun dapat ijazah. Ini semua adalah poyo. Kata apa benda. Subhanallah. Sebab itu kita buat program spirit. Sebab tu saya buat program ni, saya nak bagi tahu pada masyarakat betapa bahayanya sebahagian orang yang mengaku dia buat rawatan Islam. Nama rawatan Islam sebab memang anak murid dia bagi tahu. Kalau buat kursus seminar umum, ustaz ni dia takkan tunjukkan amalan sebenar dia. Dia akan kata kita kena ikut Quran, ikut dalil, ikut sunnah, ikut hadis. Oh, ini khurafat, ini tak boleh. Tapi dengan anak-anak murid yang rapat dalam grup WhatsApp sendiri dan sebagainya, di situlah dia masukkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ahli sunnah. Tentang wali dia dah, tentang wali, tentang all those khadam-khadam semua tu. Nah, jadi tidak perlunya meminta izin daripada khadam. Tidak ada. Ayat Quran tak ada khadam. Satu-satunya khadam kepada ayat ataupun kalamullah ialah malaikat. Malaikat Allah SWT yang senantiasa berzikir menyebut nama Allah SWT, yang sentiasa bersama dengan orang yang membaca Quran. Ya, itu ada. Allahu a'lam bishawab. Okey, teruskan. Adakah mandi air yang bersuci memberikan apa-apa efek pada jin yang berada dalam badan manusia bagi kes-kes gangguan jin? Bismillah. Kes gangguan jin. Okey. Maksudnya jin takut sejuk lah. Bismillah. Sebenarnya jin tak takut pada air, panas ke sejuk ke, jin tak takut kepada apa-apa pun makhluk selain makhluk Allah SWT yang taat kepada Allah Ta'ala. Jin takut pada manusia dan apa disebut oleh Mujahid, anak murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu rahimahullah taala. Mujahid kata, kalau kau takut dengan jin, maka jin akan
menguasai engkau. Ya, dia kata jin ni takut pada manusia, lebih takut daripada manusia takut dengan jin. Lebih lagi daripada manusia takut dengan jin. Menunjukkan bahawa jin ni dia tak takut pun kepada air sejuk. Tak ada kisah pun air sejuk ke air panas ke. Tapi yang dia takut ialah manusia yang berilmu. Manusia yang mengamalkan Quran, yang belajar Quran, yang mengamalkan Quran, yang sabat di atas agama, yang mukhlas. Kan Iblis kata apa? Illa min ibadaka minhumul mukhlasin. Aku boleh kacau Bani Adam ni, aku boleh sesatkan mereka semua kecuali illa min ibadika minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba engkau daripada kalangan mereka yang mukhlas, yang ikhlas. Hati je ikhlas. Ini yang syaitan takut, orang ikhlas ni. Sebab orang ikhlas ni macam mana? Ya? Dia terjerumus dalam dosa, dia sedar Allah Maha melihat. Dia sedar Allah Maha pengasih penyayang, dia akan bertaubat. Faham tak? Iblis goda lagi, berdosa lagi, dia taubat lagi. Berdosa lagi, taubat lagi. Dosa lagi, taubat lagi. Lama-lama penat tak Iblis? Penat tak syaitan? Penat. Orang yang macam ni tak suka. Orang macam ni yang dia takut. Tapi yang dia suka ialah manusia yang terjumus dengan dosa, yang buat dosa, buat salah, dan dia putus asa daripada rahmat Allah. Aku ni, Allah nak terima ke taubat aku ni? Dah halang-halang buat dosa je lah sampai mati. Ini yang dia suka. Ini yang dia nak. Okay? Jadi, tidak ada dalil bahawa jin takut dengan air sejuk. Tak ada dalil. Bahkan lautan tu sejuk. Air laut, di mana letaknya tahta singgasana Iblis, di tengah-tengah laut sejuk tau. Jadi tidak ada hujah mengatakan bahawa jin takut dengan air sejuk. Allahu a'lam bishawab. Seterusnya, penggunaan hizib yang sebahagian orang percaya dia mampu jadi benteng diri. Satu-satunya hizib yang menjadi benteng diri yang saya percaya dan saya yakin ialah hizib ataupun wirid ataupun zikir. Maksudnya ayat, kalimah, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW sendiri. Dan Nabi sebut benda ni adalah benteng diri. Contohnya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali setiap pagi, maka syaitan tidak akan dapat datang kepadanya sepanjang hari. Sarih, jelas, wadih. Nabi sebut benda gini. Nabi sebut, siapa baca ni belah pagi, the whole day syaitan tak boleh kacau dia. Okay? Ataupun Nabi sebut tentang doa keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi. Apa fadilat dia? Ada syaitan yang menunggu depan rumah, dengar kita baca doa tu, dia kata kita tak boleh kacau orang ni dah. Sebab dia dah kena protect oleh Allah, dia kena dah jaga oleh Allah, Allah dah cukupkan keperluan dia. So macam mana kita nak kacau orang ni? Nabi sebut dalam hadis Nabi, zikir-zikir tertentu yang ada kaitan dengan perlindungan diri, ini yang kita pegang. Bukan hizib-hizib yang tidak ada dalil, yang tak ada. Sebab kita kena faham sumber kita Quran dan sunnah. Sunnah yang sahihah. Sunnah yang betul-betul sahih daripada Nabi. Bukan hadis palsu, bukan hadis da'if jiddan dan sebagainya. Ya. Kalau guru tu kata ini hizib ni, hizib amal ni, cuba tanya guru tu, apa dalilnya wahai guru? Daripada hadis mana? Saya nak tahu. Tak hafal nombor hadis pun tak apalah, riwayat siapa? Bukhari ke, Muslim ke, Tirmizi ke? Faham tak? Cuba tanya. Memanglah tak semua orang hafal matan hadis penuh. Kita pun faham. Tapi sekurang-kurangnya, ada hadis tak ustaz? Ada. Nanti saya cari. Dah cari-cari, jumpa ni hadisnya. Tak apalah. Ini kalau hadis mana ustaz? Jangan tanya dalil. Barang siapa bertanya pasal dalil, maka dia sesat. Ini yang banyak berlaku. Memang berlaku pun. Sebahagian tempat, kiai-kiai mereka, tok-tok syekh mereka bagi warning kepada anak murid. Warning kepada penduduk kampung. Siapa-siapa yang ajar pasal dalil, maka dia Wahabi. Orang yang mengajar kita belajar agama mesti ada dalil, Quran, Sunnah. Kalau dia ada cakap macam ni, itu Wahabi. Wahabi ni sesat. Memang ada. Ya, memang ada orang macam ni.
Khasnya di mana? Di Aceh. Dan saya sebut terus terang, di Aceh. Banyak macam ni guru-guru yang dekat Aceh. Guru-guru pesantren, pondok-pondok yang mengajar, yang menakut-nakutkan orang ramai. Mana-mana ustaz ataupun orang yang mengajar Quran, sunnah, yang mengajar bertanya dalil, orang begini ialah Wahabi sesat. So macam mana kita nak sampaikan kebenaran dengan orang macam ni? Payah. Padahal Nabi kata apa? Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan bagi kamu dua benda. Amrain, dua perkara. Lan tadillu. Kamu tidak akan sesat. Ma tamassaktum bihima, selagi mana kamu berpegang pada kedua-duanya. Kitabullah wa sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Quran sunnah, pegang pada dua-dua ni. Nabi janji pada kita, Nabi jamin la tadillu, kamu takkan sesat. Macam mana boleh orang kata orang yang pegang pada Quran sunnah ini sesat? You nak dengar siapa? Nak dengar Nabi ke nak dengar orang ni? Kita nak ikut Nabi ke kita nak ikut kiai yang mengatakan siapa-siapa ajak Quran sunnah ni sesat? Ini persoalannya. Jadi orang awam kesian lah. Kesian pada orang awam yang selama ini tertutup, terhijab daripada kebenaran. Ya, Allahu a'lam bissawab. Ni, menjawab soalan ke tak? Boleh ya. Soalan seterusnya, apa berapa ustaz kita memagar rumah dengan Al-Quran? Bismillah. Sebab ada kawan mengatakan jika kita sedang memagar rumah, maka jin akan terperangkap dalam rumah dan mengganggu penduduk rumah tersebut. Sudah. Pula. Ada perawat ajar, kalau kita pagar rumah dengan Quran, jin tak boleh keluar pada rumah. Jin tak boleh keluar pada rumah sebab rumah dah kena pagar. Lepas tu jin tu pun dia kena lockdown lah. Kena lockdown. Lepas tu dia kacau. Jelas lagi bersuluh. Benda ni adalah pendapat yang batil. Nabi kata apa? La taj'alu buyutakum maqabir. Kamu jangan jadikan rumah-rumah kamu sebagai perkuburan. Jangan buat rumah macam tanah kubur. So apa Nabi kata? Inna syaitan yanfiru minal bait. Sesungguhnya syaitan akan lari daripada bait, daripada rumah alladhi tuqra'u fihi, ataupun yang mana dibacakan di dalamnya suratul Baqarah. Dibacakan dalam rumah itu surah Al-Baqarah. Syaitan akan lari. Juga merupakan dalil bahawa kubur bukan tempat baca Quran. Sebab Nabi kata jangan jadikan rumah macam kubur. Sebab kubur tak dibacakan Quran. Rumah yang tak dibacakan Quran seolah-olah seperti kubur. Akan lari daripadanya. Sebagian riwayat kata selama 3 hari. Baca surah Al-Baqarah dalam rumah. Ada riwayat yang menyebutkan 3 hari syaitan tak akan masuk. Maksudnya syaitan yang luar ni, bukan syaitan qarin kita. Qarin sentiasa ada sampai mati pun. Daripada lahir sampai mati, qarin kita akan sentiasa bersama dengan kita. Tapi yang maksudnya syaitan-syaitan yang stranger ni, yang mengganggu-ganggu apa ni. Okey. So tak adalah mana ada uji tu terperangkap pula dalam tu. Sudah. Ada kes-kes macam air sejuk tadi, macam orang pernah sebut itu dia letak air sejuk tu dia macam buat reaksi sakit lah. Adakah sebenarnya dia nak permainkan sakit ke atau gimana? Baik, jin akan senantiasa, kalau dia jin yang merasuk manusia ni memang jin jahat dah, tak cakap apa lagi dah. Jin yang soleh, sebab jin ada jin yang soleh dan jin yang tak soleh. Jin yang jahat memang ada. Allah kata, Allah sebut, Allah rakam perkataan jin dalam Quran, dalam surah Al-Jin. Mereka kata wa kunna wa anna minnas salihun wa minna duna zalik. Ada sebahagian kami ini yang soleh dan ada sebahagian kami ini yang selain daripada itu. Yang ini yang tidak soleh. Kalau jin yang merasuk orang ni, dia memang tak soleh, dia memang jahat. Jin yang jahat. Dan mereka akan sentiasa memperdayakan manusia. Mereka akan berpura-pura sakit.
Mereka akan berlakon, menjeritlah, menangislah dan sebagainya. Ini semua permainan syaitan. Dan saya dah jelaskan dalam daurah, ketika daurah tentang alam jin. Ya, tentang daurah alam jin dan juga pasal sihir kot. Sebelum ni saya dah pernah jelaskan. Cuma saya ulang sekali lagi. Jin adalah makhluk kazub ataupun syaitan. Jin, syaitan, makhluk yang Nabi sifatkan sebagai kazub. Sentiasa berdusta. Memang dia sifatnya berdusta. Jadi jangan cepat percaya. Allahu a'lam bissawab. Ada seorang perawat Islam boleh tahu ke penyakit yang dialami pesakit seperti darah rendah, batu karang dan sebagainya. Kalau dia ada makmal kat rumah dia, dia ambil sampel darah, dia ada lab. Saya tak mustahil lah. Kalau dia seorang doktor. Kalau perawat tu seorang doktor bertauliah, dia boleh tahu, dia boleh cek orang tu darah tinggi, batu karang ke apa ke, dia ada scanner dekat rumah dia ataupun dekat klinik dia. Tak mustahil. Tapi kalau dia semata-mata seorang ustaz yang tidak ada kepakaran perubatan, tiba-tiba boleh kata orang tu kau kena batu karang. Macam ni lah tuan-tuan dan puan, logik lah. Allah bagi kita akal, fikir logik sudah. Itu je nasihat saya. Fikir logik sudah. Macam saya ni, orang jumpa saya, tiba-tiba saya boleh tahu awak dah kanser. Ustaz ni ada mata ketiga. Ustaz lah ada mata ketiga. Percayalah. Faham kenapa orang Melayu kita ni cepat kena prank. Senang sangat kena prank. Tu kan dalam tu yang keluar tu magic je. You know. Macam Shin Lim, you know Shin Lim? Macam David Copperfield, macam apa nama tadi, all those magician. Dia memang betul. Belajar magic slide. Inject dengan dakwah hitam. Usah warna hitam, padahal tu dakwat. Tak dakwat pilot. Hitam lagi lah, ya. Subhanallah. Ada lagi? Banyak. Sangat dah mula out of context ni. Okey, tentang perubatan Nabi. Bukan kata soalan tu tak bagus.